Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Jumaat 16 Februari 2024 bersama saya, Sahih Samsudin. Ingat, Pastikan Sahih baru kongsi tak pasti. Jangan kongsi kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, kita ke segmen Sahih. Sultan Sharifuddin Idris Shah mengingatkan semua pihak harus hormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Baginda selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bertitah demikian sempena mesyuarat MKI ke-71 di Putrajaya. Baginda bertitah dalam menangani isu yang berbangkit itu adalah lebih penting mencari jalan mengatasi permasalahan dengan mengkaji kaedah memperluas kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Jenayah Syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Usaha-usaha itu termasuk mengkaji sekiranya ada keperluan untuk mencadangkan pindaan kepada peruntukan tertentu Perlembagaan Persekutuan dan atau Undang-Undang Persekutuan yang berkaitan. Bagi memastikan kuasa Badan Perundangan Negeri untuk mengubal Undang-Undang Jenayah Syariah termaktub secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan tanpa sebarang kekaburan atau ambiguiti. Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah mewujudkan jawatan kuasa teknikal untuk melindungi syarikat tempatan dalam sektor komoditi dalam mendepani isu-isu berbangkit. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, jawatan kuasa teknikal tersebut akan memastikan bahawa syarikat-syarikat Malaysia dalam sektor itu dapat menjalankan perniagaan mereka serta mengeksport tanpa ada sebarang halangan dari negara luar. Datuk Seri Johari Abdul Ghani telah mengadakan satu perbincangan yang sangat penting bersama Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad untuk memastikan produk-produk berkaitan komoditi Malaysia yang dieksport ke luar negara tidak terjejas akibat daripada peraturan produk bebas penebangan hutan EUDR. Beliau berkata dalam satu hantaran di laman X malam tadi, EUDR ini boleh memberi implikasi dan jejaskan produk-produk sektor komoditi Malaysia untuk dieksport jika kita tidak mematuhinya. Jelasnya, nilai ekspor bagi sektor komoditi Malaysia mencecah lebih 160 bilion ringgit setahun dan ia menyumbang sebanyak 5.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK serta menghasilkan lebih 1 juta peluang pekerjaan. Tambah Datuk Seri Johari, Malaysia juga berpotensi mendapat persepsi negatif di peringkat global sekiranya tidak melibatkan diri secara langsung dalam menangani isu-isu hutan dan kelestarian alam. Oleh itu, satu kerjasama yang erat melalui Kementerian Perdagangan dan Komoditi dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ialah sebagai komitmen kerajaan di peringkat persekutuan bahawa Malaysia memenuhi peraturan-peraturan dari segi deforestation, traceability and geolocation, penebangan hutan, kebolehkesanan dan lokasi geo. Aspirasi ekonomi Malaysia disifatkan selari dengan prinsip utama kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC, khususnya daripada aspek strategi dan rangka kerja. Jelas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, perkara itu diterjemah menerusi usaha pendigitalan selain fokus kepada manfaat jangka panjang untuk menyumbang kepada ekosistem rantaian nilai global. Tambah beliau, Malaysia kini mempunyai hala tuju jelas disokong agenda ekonomi madani yang dirangka kerajaan pasca PRU 15. Malaysia kekal komited untuk bersikap terbuka menerima peluang dan pelaburan terutamanya daripada rakan kongsi ekonomi yang telah wujud. Terutama pada tahun 2022, ekonomi APEC telah memberikan sumbangan yang besar membentuk 76.5% daripada aliran masuk FDI Malaysia yang mengagumkan. Tengku Zafrul ketika berucap pada Majlis Makan Malam bersempena mesyuarat Majlis Penasihat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Ibu Negara berkata, ini menunjukkan dedikasi teguh Malaysia untuk memupuk perkongsian ekonomi yang teguh dalam APEC. Mesyuarat APEC merupakan yang pertama dianjurkan melibatkan pemimpin-pemimpin perniagaan daripada 20 ekonomi APEC. Penubuhannya pada November 1995 oleh pemimpin ekonomi APEC yang berfungsi sebagai platform penting perdagangan di rantau Asia.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar mengumumkan pelantikan Syed Kamruzaman Syed Kabir sebagai pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib yang baru yang berkuat kuasa 15 Februari 2024. Dalam satu kenyataan, beliau maklumkan bahawa pelantikan itu telah mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menurut Datuk Naim, Syed Kamruzaman merupakan seorang tokoh dan intelektual Islam yang berpengalaman luas dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi. Beliau juga memikul amanah sebagai panel pemikir dan penasihat kepada beberapa organisasi, antaranya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Selain itu, beliau juga merupakan Yang di-Pertua Persatuan Falak dan Syari'i Malaysia, di mana beliau telah terlibat dalam mereka bentuk dan membina jam matahari selama hampir 15 tahun. Pada tahun 2023, beliau telah menerima anugerah Maulidul Rasul 2023 atas jasa dan bakti dalam membangunkan bidang astronomi Islam di Malaysia. Pengalaman luas Syed Kamruzaman, seorang tokoh dan intelektual Islam, amat berharga dalam meneruskan kecemerlangan Mawib. Datuk Naim turut merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tan Sri Daud Bakar atas segala jasa bakti dalam perkhidmatan yang diberikan dalam memimpin Mawib bagi sesi 2021 sehingga 2024. Ringgit dibuka tinggi berikutan pembetulan dalam indeks dolar Amerika Syarikat DXY dan mata wang tempatan berada dalam kedudukan terlebih jual, kata penganalisis. Ini turut dipengaruhi oleh pengumuman Bank Negara Malaysia BNM mengenai keluaran dalam negara kasar KDNK suku keempat 2023 hari ini. Pada 9 pagi, ringgit berada pada 4.7775 palang 7810 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.7800 palang 7850 pada Khamis. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata pengumuman mengenai KDNK hari ini akan dipantau terutamanya berhubung penilaian terkini oleh Bank Pusat mengenai prospek ekonomi pada tahun ini dan bagaimana ia boleh diterjemahkan kepada keputusan dasar moneteri dan DXY. Berada pada pola menarik berikutan Rizab Persekutuan dijangka mengekalkan kaedah faedah untuk suatu tempoh sebelum mereka mula menurunkannya dan kemerosotan jualan runcit memberi peluang pada peniaga untuk menyimpan keuntungan. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Ines berkata ringgit dijangka naik hari ini berikutan sentimen risiko global yang meningkat semula, menyaksikan harga minyak tinggi dan satu lagi penurunan untuk hasil Amerika Syarikat. Bagaimanapun, beliau berpendapat penaikan mungkin terhad menjelang indeks harga pengeluar Amerika Syarikat dikeluarkan. Berikutan peniaga dijangka berhati-hati mengenai satu lagi bacaan inflasi susulan data indeks harga pengguna dikeluarkan minggu ini. Sementara itu, ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berbanding sekumpulan mata wang utama. Kuala Lumpur kembali menjadi rangkaian antarabangsa syarikat penerbangan Turkmenistan Airlines sekaligus membolehkan Malaysia meneroka luas pasaran Asia Tengah dan Rusia. Pada masa sama membuka ruang dalam mempromosikan pelancongan mesra Muslim. Pengarah kanan bahagian promosi antarabangsa Tourism Malaysia Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata, penerbangan 2 kali seminggu oleh syarikat penerbangan itu dari Asgabat ke Kuala Lumpur menjadikannya syarikat penerbangan kedua dari Asia Tengah yang menawarkan laluan penerbangan ke Kuala Lumpur selepas Uzbekistan Airways. Penerbangan dari Turkmenistan ke Malaysia dijadual pada setiap Selasa dan Khamis. Manakala dari Malaysia ke Turkmenistan pada Rabu dan Khamis dengan tempoh masa penerbangan dianggar 8 jam 10 minit. Ini merupakan titik permulaan untuk kita meneroka pasaran Asia Tengah dan Rusia yang tidak ada penerbangan terus. Jadi penerbangan seperti Turkmenistan Airlines ini dapat membantu membawa pelancong dari Rusia dan Asia Tengah datang ke Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyambut ketibaan penerbangan sulung Turkmenistan Airlines di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di sini pada Khamis. Tambah Iskandar Mirza, mengikut statistik jumlah kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia bagi tempoh Januari hingga November 2023 adalah sebanyak 100,645 orang dan ia merupakan peningkatan 39.5% berbanding pada tahun 2019.
Mengenai sebaran dokumen perjanjian penasihat agensi laksana adalah tidak benar menurut kenyataan Kementerian Keuangan MOF. Hantaran di media sosial yang tular mendakwa Puan Nurul Izzah Anwar dibayar sebagai penasihat kepada Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional Laksana adalah fitnah semata-mata. Dokumen perjanjian yang diular-uarkan di media sosial merupakan sebuah draft tawaran yang tidak sah. Perjanjian yang sah yang telah ditandatangani oleh Puan Nurul Izzah adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan keuangan maupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum. Baik, saudara-saudari, kita saksikan pakej biar betul yang telah disediakan oleh pihak Pasukan Sai. Dalam perjanjian tersebut ternyata ada menulis gaji RM35,000, allowance RM35,000 sebagai penasihat 3 hari bekerja. Untunglah 3 hari kerja ni. Tular di TikTok, pempengaruh pembangkang mendakwa anak Perdana Menteri dilantik penasihat unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara Agensi Nasional Laksana. Dakwanya bekas ahli parlimen itu dibayar dengan amaun tinggi meski hanya perlu bekerja 3 hari seminggu. Seakan gerakan terancang, dokumen perjanjian perkhidmatan turut ditular seorang lagi aktivis pembangkang. Semakan Pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Menurut Kementerian Keuangan, dokumen yang tular adalah draft tawaran yang tidak sah. Sebaliknya, khidmat nasihat kepada laksana diberi bekas ahli parlimen itu secara percuma. Bagi mengelak tomahan melarat, laporan polis dibuat terhadap si kaki fitnah. Henti sebar fitnah. Jika tak mampu lakukan kebajikan, tidak perlu caci kebaikan orang lain. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, sekarang kita ke segmen notifikasi. Baik, jangan lupa saksikan Lensa IPT pada malam ini pada pukul 9 malam dengan ada 3 orang panel yang hebat-hebat iaitu Muhammad Zulkifli Ibrahim, Pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah, dan juga Dr. Husin Hanibah, Pensyarah Kanan Pusat Asasi Universiti Teknologi Mara Dengkil, dan juga Dr. Muhammad Hafizi Syamsuddin, Dekan UniKL Malaysian Institute of Aviation Technology dengan tajuk Pengantarbangsaan TVET. Jangan lupa saksikan pada malam ni hanya di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Jangan lupa juga untuk saksikan program Tanya Terus. Apa kurangnya lokasi pelancongan kita pada hari Ahad ini, 18 Februari 2024 pada pukul 6.30 petang di TV1 dan 10 malam di saluran berita RTM bersama Uzaidi Udanis, Pengurusi Konsortium Pakatan Pelancongan Dalam Negeri Cinta. Bersama moderator anda, Ismail Adnan. Baik, Yadim, Yayasan Dakwah Islamah Malaysia mengadakan forum pengukuhan kedudukan Mahkamah Syariah di Malaysia. Ucap tama dan perasmian dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Naim bin Haji Mohtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang akan berlangsung pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pada pukul 8.30 pagi hingga 1 petang bertempat di Dewan Abdullah Bukhari Nasrul Quran Precinct 14 Putrajaya. Baik, kita sudah berada di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan Pasukan Sai pada minggu hadapan. Kami bersiaran pada hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 4.30 petang di saluran TV1 dan juga di saluran berita RTM. Ingat, pastikan saya baru kongsi. Tak pasti, jangan kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.